Assalamualaikum dan salam suratku sayang, bersama saya Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU telah menganjurkan Uptown Cat tahun 2022 bertujuan sebagai tanda apresiasi kepada para pemenang terbaik Kuching Not Cat Show yang diadakan pada 20 Ogos lepas. Ia dianjurkan bertujuan memberi peluang untuk para penggiat seni mengetengahkan bakat mereka serta mencungkil bakat baru dalam kalangan para pelukis tempatan. Program tersebut telah mempamerkan 41 hasil karya seni para peserta pertandingan karya seni yang melibatkan penyertaan daripada pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Lim Kok Wing dan peniaga. Majlis tersebut telah dirasmikan oleh Isteri Premier Sarawak, Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang di Galeri A Museum Kuching, Ibu Pejabat DBKU pada Ahad. Dalam majlis tersebut, Puan Sri Datuk Amar Jumaani telah menyampaikan sijil penghargaan kepada 9 pemenang kategori kucing terbaik bagi Best Kitten Short Hair, Best Kitten Long Hair, Best Adult Short Hair, Best Adult Long Hair, Best Sarawak Local Cat, Best Grooming Long Hair, Best Grooming Short Hair, VIP Best Choice dan Best in Show. Selain itu, turut disampaikan hadiah wang tunai, trofi dan hamper kepada para pemenang pertandingan karya seni. Laporan seterusnya, pintu gerbang padungan kini bermandikan cahaya pada waktu malam selepas dihiasi dengan lampu warna-warni. Menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian, ia merupakan inisiatif pihak Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS untuk mengindahkan lagi kawasan tersebut sekaligus menarik pengunjung ke padungan khususnya pada waktu malam. I want to thank MBKS and Mayor for putting extra effort and one of the biggest effort is to look for money. Because a lot of people can easily talking about it but they never look for money and to at least do something for the padungan. It's often that it's so easy to criticize the government and they forgot that the council in Sarawak the assessment is so little and often what you pay and then the other BKS as you get discount some more, it's not even enough to pay for the rubbish collections and the street lights and the repairs. That's why I want to thank Mayor and the council for going beyond the job scope, looking for money and sponsorships to touch out the padungan, which is more than 100 years, to make sure that the light shows and so on to attract this. This will be very important for part of the rejuvenation of the padungan. Yeah. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan simbolik menyalakan lampu itu pada Ahad. Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan tempatan itu memberitahu inisiatif sedemikian adalah yang pertama dilaksanakan oleh MBKS dan beliau yakin kawasan itu akan terus dibangun dan diremajakan semula pada masa akan datang. Datuk Seri Profesor Dr. Sim turut menyentuh beberapa isu politik mengenai fitnah berita palsu, tomahan maupun pembohongan yang dilemparkan kepada Kerajaan Sarawak menjelang pilihan raya umum ke-15 PRU15 nanti. Tegasnya, semua rakyat perlu sentiasa bertenang dan tidak mudah terpedaya dengan apa jua kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, namun sebaliknya perlu meyakinkan semua rakyat Sarawak bahawa GPS bersedia membentuk kerajaan yang stabil. Ke perkembangan berikut, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jarib Susil meluangkan masa menyantuni penduduk Kampung Emperoh Semadang sempena program Ngarom Dipajak anjuran Biro Wanita kampung tersebut pada Jumaat. Dalam majlis itu, Datuk Dr. Jarib yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambung telah meluluskan dana sebanyak RM50,000 kepada Biro Wanita Kampung Emperoh Semadang bagi tujuan kebajikan serta aktiviti tahunan. Menurut pengurusi Biro Wanita Kampung Emperoh Semadang, Fraida Rimong, sebelum ini Biro Wanita telah menggunakan sebaik mungkin peruntukan RM15,000 daripada Datuk Jerib dalam menjaga kebajikan ahli-ahli Biro Wanita yang memerlukan. Sehubungan itu, Datuk Dr. Jerib amat menghargai usaha tersebut dan berharap peranan Biro akan terus diperkembang dengan adanya dana baharu berkenaan. Pada masa sama, beliau turut menyokong inisiatif Biro Wanita yang kini sedang mengusahakan 2 produk pertanian di kawasan itu iaitu ubi dan pisang untuk dijadikan kerepek seterusnya dijual kepada pihak swasta. Sepanjang berlangsungnya program Ngarom Dipajak itu telah diadakan persembahan tarian tradisional dari Kelab Kebudayaan Kampung Semadang, pertandingan Ratu Kebaya dan cabutan tiket bertuah. Berikut pula di Kapit.
Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK harus memainkan peranan yang baik untuk ditonjol kepada masyarakat sekeliling. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak, Jefferson Jamil Unyat berkata, KMKK yang baik akan dipercayai dan masyarakatnya tidak berpecah belah. Katanya, program sebegitu sedikit sebanyak dapat menambahkan ilmu pengetahuan semua KMKK dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dalam cara mengurus dan mentadbir komuniti di sesebuah kawasan ataupun masyarakat di Rumah Panjang. Beliau berucap demikian merasmikan bengkel pemerkasaan KMKK dan JKKK daerah Bukit Mabung pada Sabtu. Dalam perkembangan lain, beliau berkata agensi pembangunan Ulu Rajang Urda akan membawa projek yang besar untuk pembangunan bermula dari daerah Kanawit hingga ke Hulu Rajang dan kawasan Hulu Baleh. Tambahnya, kemudahan infrastruktur seperti jalan raya akan dapat meningkatkan taraf hidup dan sosial ekonomi di Rumah Panjang. Seramai 420 orang KMKK dan ahli JKKK dari daerah Bukit Mabung mengikuti program bengkel tersebut. Manakala di Daro, penyandang ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusuf Abdul Wahab berkata, Kerajaan Sarawak yang sentiasa prihatin terhadap keperluan nelayan telah memberikan pelbagai jenis bantuan di kawasan itu bagi meringankan beban mereka. Bantuan ini meliputi program input peralatan perikanan nelayan BIPPN dalam bentuk peralatan nelayan bernilai RM2,000 kepada 30 orang nelayan dari Kampung Penuai, Penibung dan Salah Kecil. Menurut Insinyur Yusuf, ia merupakan salah satu usaha Kerajaan Sarawak untuk membantu golongan nelayan mendapatkan bekalan sekaligus meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan. Berucap di majlis simbolik penyerahan BIPPN di Dewan Kampung Tekajong pada Sabtu, tambahnya bantuan itu juga hasil usaha Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop, Datuk Abdullah Saidul melalui peruntukan beliau untuk membantu golongan nelayan. Dalam masa sama, Jabatan Pertanian Sarawak bahagian Mukah telah mengenal pasti 644 orang nelayan yang telah diluluskan menerima bantuan berjumlah keseluruhan RM1.28 juta. Selanjutnya, generasi muda digalak menceburi permainan catur Cina Siang Chi yang bermanfaat dalam pertumbuhan serta pembentukan karakter masing-masing. Setiausaha Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Hee Chang Kee dalam ucapannya berkata, Kerajaan Sarawak menyokong penuh penganjuran program bertaraf dunia seperti ini. Katanya, Forum Siang Chi juga memberi impak kepada sektor pelancongan di Sarawak. Beliau berkata demikian semasa mewakili Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merasmikan penutupan dan penyampaian Anugerah Kejohanan dan Forum Siang Chi Dunia ke-17 2022 pada Sabtu. Sementara itu, Konsul Jeneral Republik China di Kuching, Xing Weiping dalam ucapan aluannya berharap selepas ini akan lahir ramai pemain muda dalam permainan China Siang Chi yang dapat menyaingi kualiti dan juga standard antarabangsa. Pertandingan catur Cina itu telah bermula pada 23 hingga 29 Oktober lepas. Seterusnya, penganjuran Regata Sarawak di Tebingan Kuching pada tahun ini disambut meriah oleh orang ramai khususnya para peniaga setelah 2 tahun tidak diadakan berikutan pandemik COVID-19. Menerusi tinjauan UKAS di beberapa buah gerai berdekatan lokasi penganjuran itu, para peniaga dilihat masih bersemangat berniaga walaupun keadaan cuaca tidak menentu. Peniaga-peniaga yang menjual pakaian, makanan dan minuman, perhiasan, kraf tangan sentiasa mendapat sambutan daripada para pengunjung sepanjang pesta itu berlangsung. Rata-rata peniaga meluahkan rasa gembira dan berharap agar program seperti ini diteruskan setiap tahun. Kami orang dah 3 hari di situ, start masa 28 bulan sampai 6 bulan kelas. 10 hari lah. Tanya amat jalah banyak sambutan. Banyak pelancong yang datang bertanya pasal produk kami orang tempatan apa semua, tempahan apa semua, sangat menyambut lah. Ya kan? Kami harap benda tu akan ada setiap tahun lah untuk memberi inspirasi kepada orang luar pasal produk-produk tradisional. Alhamdulillah sambutannya amat menggalakkan, di luar jangkaan juga, si sangka juga, Bifotok pun banyak orang si tahu. So dengan adanya booth tok kami boleh kata orang apa nama promote kami pun produk tok dengan orang, buat tester dengan orang. So apa harapan kita selepas berakhirnya program tok? Kami berharap berakhirnya program tok kelak 6 bulan 11 ya, harapnya apa dek
ditahu orang ramai lagi lah daripada seluruh daerah Kuching, mana-mana je lah yang yang akan ada seorang kan lebih kenal lagi produk kami tu. Sambutan amat menggalakkan, orang pun makin banyak orang datang. So terkejut juga lah, nangga orang banyak si sangka. Program Kedatuk sangat-sangat membantu sebab kami orang kan SME je. So program tu hanya dapat expose kami orang pun bisnes lah. Yalah, kami rasa harap program tu yang dapat dibola setiap bulan lah. Tapi jangan lama lagi lah. Yang dapat 2-3 hari pun dah okey. Sebab at least nya dapat promote barang kami orang, and then keluar orang di luar Sarawak pun boleh tahu dengan produk kami orang. So kami harap lebih banyak event lah. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.